يا ربي يا رحماني يا خالق الإنساني اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان يا ربي يا رحماني يا خالق الإنساني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. InsyaAllah saya dimaklumkan Ustaz akan masuk sikit lewat lah. Mungkin dalam 9.30 tepat lah, 9.30 tepat Ustaz akan masuk. Sebab sekarang Ustaz Ahmad Nasir ada kelas. Jadi 9.30 beliau akan terus masuk lah dalam link Google Meet kita ni. InsyaAllah. Jangan risau, memang Ustaz akan masuk juga macam mana pun 9.30 tepat. InsyaAllah. Jadi dalam waktu kita menunggu dalam 15 minit ni, insyaAllah saya nak beri info lah ataupun maklumat-maklumat tentang program-program yang akan USAS akan buat lah di masa akan datang, yang akan menyusul selepas program hari inilah. Dan program-program yang akan datang insyaAllah sesuai untuk semua lapisan masyarakat juga lah, terutamanya mahasiswa dan mahasiswi lah, pelajar-pelajar di Universiti IPTA dan juga IPTS terutamanya insyaAllah. Jadi iaitu untuk program yang akan menyusul pada awal bulan 10 nanti, iaitu 1 hari bulan 10 lah insyaAllah. Dan program ni kalau boleh katakan nanti kalau habis program hari ni, tak perlulah lagi untuk left group lah, left group yang program hari ni lah. Tiada masalah lah kalau tak berminat, bolehlah left. Tapi kalau berminat, boleh stay dalam grup ini insyaAllah, dan nanti akan maklumkan lah dalam grup tu program yang seterusnya insyaAllah. Iaitu program yang akan langsung 1 hari bulan 10 nanti, iaitu program Jamin Kerjaya lah. Iaitu USAS kerjasama bersama dengan My Future Job dan juga Kementerian Sumber Manusia lah, insyaAllah. Itu program yang akan ada secara bersiri-siri lah. Dan untuk sekarang dicadangkan akan ada 3 siri. Iaitu siri pertama di mana siri itu akan profiling lah pelajar-pelajar semua. Kalau ada yang dalam ni dah tak belajar di universiti, mungkin ada anak saudara mara, boleh maklumkan jugalah insyaAllah. Program profiling ni di mana akan mengajar cara untuk mendaftar dalam My Future Job dan juga mengetahui minat-minat pelajar setelah grad untuk bekerja dalam bidang yang diceburi, iaitu bidang kita lah. Dan sebenarnya peluang kerja tu banyak. Peluang kerja tu banyak, tapi kita tak tahu tempat untuk apply, untuk minta kerja. Jadi My Future Job kerjasama dengan IFSAS ni nak bantulah pelajar-pelajar semua untuk dapat kerja, jamin kerja selepas grad insyaAllah. Dan mungkin ada yang tak pernah dengar apa itu My Future Job. Yang pernah dengar tu mungkin pelajar final year lah, tahun akhir tahulah My Future Job tu, sebab time tu memang dah sibuk nak cari kerja dah. Yang mungkin semester 1, semester 2, semester 3 yang masih awal-awal lagi, tak tahulah tentang My Future Job ni. Jadi sebab My Future Job ni boleh katakan aplikasi lah dalam Google, tapi dia tak ada app lah. Di Google ada www.myfuturejob.gov.my lah. Boleh daftar situ, boleh letak senarai resume kita, pencapaian akademik dan sebagainya lah dalam tu. Dan nanti akan ada kerja-kerja setiap negeri. Contoh kalau Kedah, Pulau Pinang, Perlis, kita boleh pilih saja kita nak bekerja di negeri mana dan nak dalam bidang apa. Contoh kalau belajar contoh syariah, boleh cari yang berkaitan dengan syariah. Kalau dalam kewangan, boleh berkaitan dalam kewangan, insyaAllah. Itu dalam ada bahagian komen. So My Future Job, boleh daftar di situ. Tapi kalau tak daftar lagi pun tak ada masalah. Nanti insyaAllah untuk program nanti akan ajar step by step terus lah untuk daftar masuk. Sebab dia agak complicated lah, sebab dia ada step by step tu. Tapi bila dah start isi dah mudah dah. Setiap kali kerja untuk setiap negeri,
setiap bidang yang kita nak ni, just tekan apply sebab dekat situ kita dah ada maklumat peribadi kita dah full dah semua. Just tekan apply, tunggu hari saja, dalam 2 minggu, 3 minggu kita akan dapat lah kerja yang kita minat. Contoh kalau kerja-kerjaan mungkin adalah grade 19, grade 40, nanti kalau kita belajar kita tahulah grade-grade ni adalah kerajaan lah. Tu yang jabatan kerajaan. Kalau jabatan swasta contoh, kalau contoh macam bank-bank Islam, Maybank, juga ada juga dalam My Future Job lah. InsyaAllah. Dan untuk siri kedua pun akan ada juga yang berkaitan dengan siri pertama dan siri yang ketiga. Kita akan jamin semula yang siri pertama itu berjaya lah. InsyaAllah, kira itu kita nak pantau semula lah yang siri pertama itu, peserta siri pertama berjaya atau tidak di siri ketiga, insyaAllah. Jadi program ni nak bantu semua pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi di universiti untuk tak menganggur, untuk bagi ada kerja juga macam mana sekalipun. Kalau memilih kerja itu lain cerita lah, tapi kita nak bagi peluang kerja macam mana sekalipun, kerja dalam bidang yang kita minat, insyaAllah. Jadi itu untuk program yang 1 hari bulan 10 lah yang akan ada untuk siri pertama, insyaAllah. Dan seterusnya akan menyusul dalam bulan 10 juga, 16 hari bulan 10. 16 hari bulan 10, 16, 17, 18, 19. 4 hari. Program iaitu program Cypher Grand Fest, di mana program ini akan ada pendedahan tentang kewangan dan juga ceramah agama lah. Ceramah agama berkaitan dengan isu-isu semasa, insyaAllah. Dan kalau nak tahu tajuk yang menarik itu, kena follow up lah, insyaAllah. Nanti kami akan maklumkan dari masa ke semasa, insyaAllah. Jadi boleh katakan dalam bulan 10 nanti akan compact lah program-program. Dan program-program ini semuanya online, tak ada masalah. Online saja atas talian, di mana pun kita berada kita boleh join. Tak jadi masalah lah. Kalau ada kekangan masa internet itu permasalahan lain. Tapi kalau nak join, tak ada masalah. Boleh join sebab online saja. Ya betul, 16 hingga 19. Sebab program ni memang program besar-besaran lah, insyaAllah. Dan setiap program ni kita akan ada rakaman, insyaAllah. Seperti program hari ni jugalah. Program hari ni pun kita akan ada rakaman lah. Nanti insyaAllah akan di-upload di YouTube IFSAS, insyaAllah. Dan untuk setiap program yang kita join ni, contoh kursus-kursus nanti untuk Jamin Kerjaya, program hari ni, kita sediakan ECJ lah untuk semua, insyaAllah. Diluluskan oleh Dr. Noyati, pengarah Pusat Pengajian dan Penyelidikan Kewangan Islam lah, insyaAllah. Jadi CJ contoh yang untuk program seterusnya nanti iaitu Jamin Kerjaya, CJ untuk Cypher Grand Fest itu kewangan ceramah agama. CJ ni boleh masukkanlah dalam resume pelajar-pelajar lah, jika berkeperluan lah, jika perlu berkaitan dengan kerja yang kita minat, insyaAllah. InsyaAllah kita masih menunggu Ustaz. Beberapa minit lagi insyaAllah. InsyaAllah. Jadi saya nak ingatkan semula lah, insyaAllah nanti kita program 1 hari bulan 10 untuk Jamin Kerjaya tu. Mungkin kalau di sini ada yang sudah bekerja, mungkin kalau ada anak, adik-adik ke yang nak
cari kerja, boleh maklumkan untuk join group, group yang kami share sekarang lah, group sekarang ni boleh join dalam group tu insyaAllah. Sebab nanti pegawai-pegawai dari My Future Job lah yang akan guide kita dalam untuk daftar My Future Job ni, dan cara-cara nak tahu minat kita dalam bidang apa dan bekerja dalam bidang yang kita minati, insyaAllah. Dan sesuai dengan kelulusan kita lah. Contoh kalau degree, boleh kerja dalam degree, diploma, SPM. Jadi tak ada masalah lah insyaAllah. Dan program ni sangat-sangat penting lah bagi saya sendiri, penting untuk mahasiswa dan mahasiswi lah, tak kira lah bukan di Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah UNISYAM saja, tapi universiti lain-lain jugalah, ke semuanya. Mungkin kalau universiti lain ada sudah buat program sebegini, tapi bagi di UNISYAM masih bagi saya sendiri belum ada lah program profiling ni untuk mahasiswa, nak tahu minat kerjaya dan jamin kerjaya dan kita ajar untuk mendaftar dalam My Future Job, masih belum ada lah. Jadi ni peluang kemasan lah untuk semua mungkin yang sedang intern praktikal kat sekarang, ambil peluang ni untuk sertai insyaAllah. Dan tak sia-sia lah kalau join nanti, insyaAllah akan beri pendedahan untuk bekerja, persediaan sebelum intern, persediaan selepas intern, persediaan untuk bekerja, persediaan mungkin selepas kerja kalau dapat kerja kontrak, contohnya lah, insyaAllah. InsyaAllah lagi sikit Ustaz nak masuk. Jadi ada yang PM saya juga tanya yang program untuk My Future Job jamin kerjaya tu, kalau pelajar-pelajar mungkin bidang selain yang saya sebut tadi boleh ke? Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Bukannya yang saya sebut tadi saja, syariah, keuangan, tak kira lah. Kalau dalam bidang pendidikan ke, usuluddin, kaunseling, psikologi, komunikasi bahasa Arab contohnya, apa-apa sajalah bidang. Semua bidang boleh lah insyaAllah, tak ada masalah. Program jamin kerjaya ni sebenarnya untuk fresh graduate, untuk belajar-belajar yang habis belajar, insyaAllah. Dan My Future Job ni sebenarnya sangat menarik lah, sebab kadang-kadang untuk kita nak apply MyStat ni kadang-kadang ada yang 3 bulan, ada sebulan. Sebulan kita boleh bekerja di jabatan-jabatan kerajaan, gaji 2,000. Kira sesuai lah kalau kita cuti semester, cuti 1 sem. Sebab kalau kita cuti semester dalam 1 bulan lebih, kita boleh bekerja. Kerja kalau jabatan kerajaan ni macam biasalah, tak seberat kita kerja selain kerajaan. Sebab kalau kerja dalam kerajaan ni kena aircon, orang kata kena aircon ni tak
penat sangat. Dah penat juga tu tak tahu lah. Tapi insyaAllah lah. InsyaAllah Ustaz dalam perjalanan. InsyaAllah lagi sikit. Dan main future job tu sebenarnya boleh lah isi untuk my step. Mungkin kalau yang dah terdedah tu tahulah my step tu apa. My step, protege. Sebenarnya dia lebih kurang dengan intern saja. Dengan praktikal sebenarnya adik-beradik je lah. Protege, my step ni sebenarnya adik-beradik kepada praktikal lah. Kita masuk tu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kadang-kadang semua bahagian kita kena masuk. Dia tak ada nak kerja dalam satu kursus. Contoh kalau bulan pertama kita dalam jabatan bahagian kewangan dan pentadbiran. Tak semestinya kita akan ada dalam jabatan itu je dalam sebulan tu. Kadang-kadang mungkin akan berubah-ubah lah penguatkuasaan. Akan berubah-ubah jabatan yang kita duduk tu. Dan yang paling penting boleh apply ikut negeri jugalah. Ikut negeri dan tempat yang kita suka. Kita tak perlulah nak penat berantau kalau ada di Kedah. Tak perlu nak penat ke Selangor contohnya. Sebab kalau ke Selangor nanti tempat penginapan kita lagi, tempat kita nak duduk, nak makan. Jadi susah sikit kalau kita ada dekat dengan rumah kita, nak kerja. Tak ada masalah lah, gaji tu kita boleh simpan. Boleh bantu family kita. Banyak lagi yang kita boleh guna dengan gaji yang kita dapat tu insyaAllah. Ramai pula ada yang tanya melalui WhatsApp. InsyaAllah saya ceritalah yang mana sempat lah sebelum start masuk kan. Lala dah cerita. Sebab ada yang tanya, My Future Job ni ada dalam Google Play atau tak? Sebenarnya tak ada. Dia kena dalam Google. So melalui Google juga lah untuk download. Sebab kalau dekat gedung Play tu, yang ada cuma Job Street lah. Job Street. Job Street ni sebenarnya untuk kerja juga, tapi Job Street ni dia macam spesifik sikit. Untuk kadang-kadang jawatan tu, jawatan tinggi-tinggi. Jawatan yang bahagian kita untuk fresh graduate ni tak banyak. Kadang-kadang pegawai eksekutif yang tinggi-tinggi lah. Pegawai eksekutif IE contohnya. Semua grade yang tinggi-tinggi. Jadi kalau kita apply dari Job Street tu kita boleh apply. Tapi sekadar minta je lah, kita minta kerja dekat Job Street tapi belum tentu dapat respon dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu tak dapat makluman. Tapi di My Future Job ni alhamdulillah untuk sekarang saya dah jumpa dengan pegawai-pegawai dari My Future Job. Dah banyak buat profiling di contohnya di College Vocational, IKEA Mara, College Community, di universiti-universiti kitab, College Islam Pulau Pinang lah, di Pulau Pinang. Dah banyak dah statistik menunjukkan memang habis-habis grad ni terus dapat kerja lah. Sebab time tengah praktikal tu dah boleh minta melalui My Future Job ni. Jadi untuk sekarang ni ramai sebenarnya yang sedang praktikal. Mungkin dah ada yang habis praktikal, dah konvo tapi tak bekerja. Ramai. Sebab apa? Sebab tak tahulah saluran-saluran nak minta kerja yang sesuai dan yang diminati. InsyaAllah.
InsyaAllah Ustaz sudah habis kelas. Sekarang mungkin balik dari kelas lah. Balik dari kelas. InsyaAllah kita tunggu dalam beberapa minit lagi lah insyaAllah. Saya pun dah macam bercakap lama sangat. Nama saya perkenalkan dirilah. Saya Syed Nasir. Dan Ustaz kita untuk ceramah hari ni Ustaz Ahmad Nasir. Orang yang berbeza lah insyaAllah. Dan insyaAllah untuk malam ni kita akan teruskan jugalah. Sebab Ustaz memang betul-betul line tak boleh. Walaupun call sekalipun. Jadi insyaAllah walaupun Ustaz tak dapat, saya akan teruskanlah insyaAllah. Sebab walaupun call Ustaz boleh katakan line tu luar kawasan. Sebab di luar kawasan susah sikit lah mungkin kat kalau kita line tak clear malam ni. Jadi kita akan teruskan jugalah insyaAllah. Jadi untuk malam ni insyaAllah secara ringkaslah insyaAllah kita teruskan program kita walaupun tentang adab keberkatan ilmu. Kita terus fokus jugalah untuk malam ni iaitu tujuan, tentang tujuan-tujuan asas kita dalam menuntut ilmu. Sebab setiap kita ni boleh katakan penuntut ilmu lah insyaAllah, tak kira walaupun mungkin yang sudah habis pengajian di institut pengajian tinggi, di universiti contohnya, sudah habis, sudah bekerja. Kita masih pelajar lah. Kita masih pelajar. Sebab kita sebagai seorang pelajar ni tak ada tarikh luput lah. Sehingga kita akhir ayat kita lah. Kita sebagai pelajar insyaAllah. Sebab menuntut ilmu ni kita perlukan keberkatan dalam setiap langkah kita. Kita menuntut ilmu ni sangat mementingkan keberkatan lah. Sangat mementingkan keberkatan. Bila kita berkat belajar, kita bagi analogi lah, contoh yang dekat dengan kita. Kalau ada sahabat-sahabat kita mungkin yang belajar pointernya mungkin 2.8, 2.9, 3.0 saja. Tetapi selepas selepas belajar combo, dapat kerja yang sesuai dengan diri, belajar pun kerja pun mudah,
dapat bantu family lagi, dapat bina keluarga, bantu anak-anak, kira kewangan, gaji yang didapat melalui kerja itu sangat memberi impak yang besar dalam kehidupannya lah. Itu sebenarnya salah satu daripada keberkatan dalam menuntut ilmu lah. Sebab bila kita dapat keberkatan dalam menuntut ilmu ni, sebenarnya dia memberi efek dalam setiap sudut kehidupan kita. Bukan dari segi nanti selepas kita dapat bekerja saja. Setiap langkah lah, mungkin kadang-kadang kenderaan kita, kalau tak dapat keberkatan kenderaan kita, mungkin kita guna untuk satu tujuan, kenderaan kita rosak contohnya. Motosikal kita rosak. Mungkin contoh kalau telefon rosak. Mungkin kadang-kadang ini ujian pada kita disebabkan faktor tidak merangkul semua aspek lah, bukan sekadar yang kita belajar saja untuk keberkatan. Setiap langkah kehidupan kita ni kita perlukan keberkatan, insya-Allah. Sebab tanpa keberkatan kita tak boleh nak ke mana-mana lah. Sebab kadang-kadang akan ada jugalah orang yang kata belajar tak tinggi pun tak ada masalah. Belajar kadang-kadang belajar meniru, kira macam meniru dapat 4 flat lah, contoh dapat 4 flat setiap sem, tapi meniru assignment pun kadang-kadang tiru kawan, tak bantu kawan dalam group assignment contohnya. Kira buat kerja ni lepas tangan lah, buat kerja secara lepas tangan, tapi dapat 4 flat, dapat kerja yang baik-baik, dapat kerja yang bagus lah, gaji pun tinggi, tapi disebabkan tidak ada keberkatan ni, Allah tak lihat tak lihat diri individu itulah. Allah dah memang tak pandang orang yang tak mengejar keberkatan adalah hidup, yang tak cari redha Allah Azza wa Jalla, yang tak cari redha Allah ni Allah tak pandang. Maka kita di sini kita perlulah kejar keberkatan dan keredaan Allah, insya-Allah. Itu perkara yang penting. Kita perlu ingatkan diri kita sentiasalah keberkatan hidup, keberkatan dalam menuntut ilmu. Keberkatan lah, setiap langkah kita memerlukan keberkatan, insya-Allah. Jadi kita teruskan. Itu tujuan asas yang pertama lah yang perlu untuk kita sebagai menuntut ilmu dalam menuntut ilmu lah, insya-Allah. Yang pertama iaitu betulkan niat untuk menuntut ilmu. Ini yang paling penting. Kita perlu sentiasa memperbaharui niat kita. Insya-Allah. Kerana kadang-kadang kita belajar ni untuk apa, kita kena tanya diri kita. Adakah kita belajar sebab nak sesuatu yang tak patutlah untuk diri kita. Contoh macam kawan aku belajar sekadar SPM, aku nak masuk U, aku nak hebat lagi dari sahabat aku ni, dari member aku ni. Itulah perkara yang tak bagus. Contoh bila kita dah degree, kita nak ambil master contohnya. Nak ambil master sebab apa? Kawan-kawan kita tak ambil sebab nak aku lain daripada yang lain. Itu niat dah tak betul. Kita ambil master, PhD sekalipun, kita kena tahu niat kita tu untuk apa. Yang paling penting kerana Allah. Dan mungkin ada faktor-faktor lain kita belajar ni sebab kita nak bantu family kita dalam pekerjaan contohnya. Kita nak bekerja, nak dapat kerja yang sesuai dengan diri kita dan pekerjaan yang dapat gaji yang baiklah untuk kita sara keluarga kita, bantu ibu ayah kita. Sebab kita tahu bukan semualah yang dilahirkan dalam keluarga yang kaya raya. Mungkin ada yang sederhana. Kita belajar ni untuk ilmu, sebenarnya kita nak ubah cara hidup kita, nak ubah family kita, nak tolong ibu ayah kita yang besarkan kita dari kecil, dari kita tadika, sekolah menengah, sekolah rendah. Ibu ayah hantar kita pergi ke sekolah, pergi ambil. Selepas pergi, hantar kita ke sekolah dan ambil kita ke sekolah. Hari-hari ulang. Pernahkah ayah kita, ibu kita kata dekat kita, penatlah hantar, penat hantar nak ke sekolah. Tak pernah walaupun sekali. Sebenarnya saya jaminlah ibu ayah kita takkan pernah cakap kat kita walaupun sekali,
penat nak hantar kita ke sekolah. Ibu ayah yang hantar kita dari tadika, sekolah rendah, sekolah menengah. Itu sebenarnya untuk kita. Kita kena tahu untuk kita. Ilmu. Ibu bapa nak kita belajar menuntut ilmu, nak kita ubah hidup family kita insya-Allah. Sebab itu niat ini penting kerana Allah. Niat untuk perkara yang baik-baik insya-Allah, dan bukan kita belajar ni untuk kita nak tinggi diri kita, kita nak rasa kita hebat daripada orang lain. Itu perkara yang tak baiklah. Kita perlu sentiasa betulkan niat kita insya-Allah. Yang niat kita ni lah menentu amalan kita diterima ataupun tidak. Itu paling penting. Itu point yang kita perlu highlightkan lah. Kalau kita niat kita ni tak betul, niat kita ni sekadar nak berbangga diri contohnya, nak berbangga-bangga diri. Di sini dah dikatakan iaitu amalan kita tidak diterima. Jadi rugilah kita belajar tinggi-tinggi, lagipun yuran kita di universiti contohnya, mana-mana sajalah institut pengajian, kita belajar tinggi-tinggi, yuran bukan murah, yuran ni mahal. Jadi kiranya yang kita rugi hanya keluarkan duit lah. Amalan kita ni tak diterima pun. Kita menuntut ilmu ni tidak diterima. Jadi sebab itulah saya ingatkan semula lah untuk kita semua sentiasa betulkan niat untuk menuntut ilmu dan sentiasa memperbaharui niat kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua ni tergolonglah dalam kalangan penuntut ilmu yang sejatilah insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dilihat, dipandang oleh Allah Azza wa Jalla insya-Allah. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Jadi kita teruskan pada tujuan asas yang kedua insya-Allah, iaitu untuk beramal. Ilmu yang kita belajar adalah untuk beramal insya-Allah. Paling penting. Sebab ilmu kalau kita belajar sekadar habis di situ, akhirnya ilmu itu tidak bermanfaat jugalah untuk kita dan orang lain. Kira di sini sebenarnya ada bersangkutan dengan keberkatan ilmu juga. Bila kita dapat keberkatan ilmu, maknanya di sini ilmu yang kita belajar akan bermanfaat untuk diri kita dan juga bermanfaat pada orang yang lain. Dan ilmu itu akan lekat di kita lah, di diri kita, kita akan sentiasa ingat. Itu bermakna ilmu yang berkat insya-Allah. Sebab ilmu dan amal ni tidak dapat dipisahkan. Bila ilmu yang bermanfaat, insya-Allah kita dapat amalkannya insya-Allah. Itu antara faktor yang penting juga dalam menuntut ilmu. Perlu untuk diamalkan sebab kita boleh lihat pelajar-pelajar sekarang, kalau semester 1 contoh, kalau belajar usul fiqh, kadang-kadang kalau kita belajar untuk semester pertama, kita tahu definisi contohnya, maksud-maksud semua kita tahu, cabang-cabangnya. Tapi bila setelah habis final exam contohnya, habis peperiksaan contohnya, kita sudah lupa. Dan masuk semester 2 mungkin kalau kita tanya takrif pun maknanya sudah tak tahu. Mungkin dah hilang terus. Itulah yang boleh katakan kita sekadar belajar untuk pointer sahajalah. Belajar sekadar belajar. Kalau sekalipun mungkin yang di sini ada yang sudah bekerja, mungkin kalau belajar kita dengar ceramah-ceramah pun sekadar dengar. Dengar kita tak dapat nak amalkan. Contoh kalau dengar Ustaz Azhar Idrus ke, Ustaz Wadi Anwar, kita dengar ceramah ni, kita selalu dengar tapi sekadar dengar, tapi kita tak amalkan apa yang disampaikan. Maknanya di sini ilmu kita tu tak berkat, kita tak fokus betul-betul, mungkin ada yang salah silap dari diri kita. Jadi kita kena perbetulkanlah yang mana patutlah insya-Allah. Jadi sangat penting untuk kita cari keberkatan dalam ilmu. Sebab bila ilmu berkat, saya highlightkan lah, bila ilmu berkat, ilmu yang kita belajar ini berkat, ia akan memberi manfaat kepada diri kita dan juga manfaat kepada orang lain. Dan mampu membawa diri kita untuk beramal dengan ilmu yang kita belajar. Itulah paling penting. Ia akan mampu, ilmu yang berkat itu akan mampu memberi kita beramal dengan ilmu yang kita belajar. Itulah tanda-tanda ilmu yang kita belajar itu berkat.
InsyaAllah. Jadi sekali saya doakanlah untuk semua, untuk kita. Semua yang ada dalam Google Meet ni insyaAllah. Saya kira ada 85 lah. Yang ada 85 orang dalam Google Meet ni insyaAllah. Semoga ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita belajar, mungkin hari-hari yang kita belajar, kita pergi naik motor ke kereta, mungkin ada pelajar yang naik Grab. Kita berpenat-penat belajar ke kelas, menuntut ilmu, kesemuanya yang kita telah usahakan ini untuk menuntut ilmu, kita mampu beramal dengan ilmu yang kita telah usaha berpenat-penat ini insyaAllah. Mudah-mudahan ilmu yang kita belajar ini semuanya dapat memberi manfaat pada diri kita insyaAllah dan juga diri orang lain insyaAllah. Mudah-mudahan kita ini jadi pembawa generasi yang seterusnya yang mampu menghargai guru-guru kita juga insyaAllah. Guru-guru kita yang mengajar kita terutamanya lah insyaAllah, dan kita beramal dengan ilmu yang guru kita ajarkan kepada kita insyaAllah. Amin 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 ya rabbal alamin insyaAllah. Guru-guru kita juga sebenarnya kita perlu juga untuk keberkatan ni. Dalam ini tak adalah poinnya, tapi penting juga untuk keberkatan, iaitu kita jangan buruk sangka terhadap guru kita. Itu adalah perkara yang penting. Jangan buruk sangka, suuzon lah dengan guru kita. Itu adalah perkara yang paling penting. Tak kiralah contoh kalau guru kita kata hari ni ada kelas pukul 9 contohnya, tapi guru kita tak dapat hadir ke kelas, mungkin tak masuk terus contohnya, kita tak boleh nak salahkan guru kita. Kita perlu bersangka baik. Mungkin ada faktor-faktor yang tak boleh menyebabkan guru kita tak boleh untuk hadir ke kelas untuk mengajar kita. Itu juga adalah adab kita dalam menuntut ilmu insyaAllah. Adab paling penting. Jadi mungkin untuk malam inilah. Jadi untuk malam ini mungkin tengok tajuk pun adab dan etika contohnya. Akhlak lah. Lebih sinonim adab dan akhlak kita. Jadi mungkin Allah beri ujian. InsyaAllah untuk malam ni, program malam ni kami jemput Ustaz. Tapi Ustaz mungkin ada faktor-faktor yang tak dapat join pada malam ini. Mungkin itu tamparan lah untuk kita. Mungkin untuk AJK lah yang telah buat preparation untuk program malam ini. Mungkin inilah definisi sebenar itu. Adab dan akhlak. Menuntut ilmu, berkatkah ilmuku? Betul itu. Sebab apa bisyarah kita tak dapat, mungkin adalah faktor-faktornya, kita tak boleh salahkan guru kita. Tetap bersangka baik walau bagaimana sekalipun. Kita tak boleh, walaupun hati kecil kita sekalipun, tak boleh menyalahkan guru-guru kita insyaAllah. Biar hati kita tidak ada terlintas untuk bersangka buruk terhadap guru kita. Itu paling penting insyaAllah. Harapnya semua kita bolehlah bersangka baik dengan guru-guru kita insyaAllah. Kalau guru kita beri tugasan, kita buat. Kalau guru kita bagi contoh, kalau untuk pelajar universiti, ada midterm, quiz contohnya. Kalau yang boleh pesyarah memang dah tegaskan tak boleh meniru contohnya. Tapi kalau berbincang boleh, maka berbincang sajalah, kita berbincang, mungkin jawapan akan berbeza. Tapi jangan menirulah, jangan sesekali meniru insyaAllah. Di situ juga keberkatan, kita memperoleh keberkatan insyaAllah. Jadi saya ingatkanlah untuk kita sentiasa bersangka baik, husnuzon dengan guru kita, dan jangan sesekali suuzon, bersangka buruk. Itu kita minta dijauhkan. Jangan bersangka buruk terhadap guru kita. Tidak kira apa sekalipun yang berlaku, jangan bersangka buruk. Sebab itu guru kita yang memberi ilmu pada kita, yang telah mengajar kita dari tidak tahu sehingga tahu. Kita dari kita jahil, kita tahu. Maka di situ sebabnya kita tak boleh nak bersangka buruk dengan guru kita. Telah mengajar kita keluar dari kejahilan. Sebab itu kita perlu hormat guru kita dan jangan bersangka buruk. Saya selalu suka ingatkan juga sahabat-sahabat saya yang lain. Jangan bersangka buruk dengan guru-guru kita. Sangat penting. InsyaAllah.
Kadang-kadang mungkin guru kita terlepas pandang. Contoh kalau hari ini pesara kita kata dalam kuis mungkin hantar hari ini ke, tapi tiba-tiba anak awal dari tarikh yang sebelumnya. Kita tak boleh juga nak salah-salahkan kenapa pesara begini, tak faham ke belajar begini dan sebagainya. Kita banyak memberi spekulasi lah, spekulasi. Yang kita macam bersangka buruk perkara yang tak baik. Kita macam fikir guru kita ni tak nak kita berjaya. Itu penting juga untuk kita. Sebenarnya setiap guru-guru kita ni takkan ada seorang pun yang nak kita tak berjaya. Semuanya nak kita berjaya. Tanyalah semua orang yang ada dalam, tanyalah guru masing-masing. Semuanya memang nak kita berjaya. Bila kita berjaya nanti, sebenarnya gaji kita, kemewahan kita yang kita dapat nanti selepas kita berjaya, guru-guru kita ni tak minta walaupun sesen, walaupun sekupang, guru kita tak minta. Jadi sebab itu juga paling penting adalah untuk kita tidak bersangka buruk kepada guru kita. Kita jangan bersangka buruk dengan guru kita, insyaAllah. Jadi yang seterusnya iaitu tujuan asas untuk ilmu, iaitu memperbaiki diri. Ini penting. Kerana ilmu akan memimpin manusia keluar dari kebodohan dan kejahilan. Kita perlu memperbaiki dirilah. Kadang-kadang kita ni manusia, kita tak dapat lari dari kesalahan. Itu perkara biasalah. Perkara biasa dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita telah, mungkin ada yang telah meniru dalam peperiksaan contohnya. Mungkin ada yang buat salah laku terhadap guru, telah mengguris hati guru kita. Ini perkara yang lepas lah. Perkara yang lepas. Sebenarnya setiap manusia mampu untuk berubah ke arah kebaikan. Selagi mana kita berusaha lah, insya-Allah. Dan kita perlulah sentiasa minta taufik dari Allah, kekuatan untuk kita terus istiqamah, berubah ke arah kebaikan. Paling penting, kita kena berdoa, sentiasa berdoa. Sehari-harian kita lah berdoa, minta pada Allah beri taufik dan hidayah, kekuatan kepada kita untuk istiqamah, untuk menuju ke arah kebaikan dan juga dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang diri kita ni hanya manusia biasa. Bila kita lakukan kesilapan, kalau kita nak betulkan, kita tak boleh nak pulang semula, balik semula. Kita tak mampu nak balik semula ke masa lampau contohnya. Kita dah tak boleh dah nak ubah balik yang masa lampau kita. Kita hanya mampu ada di masa sekarang. Apa yang kita boleh buat? Kalau dengan guru, ini apa yang kita boleh buat. Ini highlight juga sebenarnya. Apa yang kita boleh buat kiranya dah kita terlepas melakukan kesalahan-kesalahan dengan guru kita, telah miru dalam exam dan sebagainya. Apa yang kita boleh buat sekarang? Sebab kita nak balik ke masa dahulu dah tak boleh. Tapi apa yang kita boleh buat sekarang, itu perkara penting. Jadi boleh take note lah, insyaAllah boleh take note semua. Iaitu kita boleh solat taubat, minta ampun kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, insyaAllah. Dan tanda solat taubat kita itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, itu kita tak mengulanginya lagi. Itu tandanya. Tanda diterima. Kalau hari ni kita buat, 2 minit lepas tu kita buat balik. Tapi kita buat balik, mungkin masih belum diterima, kita taubatlah lagi. Berulang-ulang kali. Tak ada masalah sebab manusia memang tak dapat lari dari kesilapan. Jadi itu yang pertama, iaitu kita perlu solat taubat, insyaAllah. Solat taubat, minta ampun bersungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan rendahlah diri kita, bersungguh-sungguh sujud kepada Allah, merintihlah bersungguh-sungguh meminta keampunan daripada Allah Azza wa Jalla, insyaAllah. Kerana tanpa kita taubat, mungkin hidup kita ni sebenarnya, ini juga kita perlu
refleksi diri kita. Dalam ni mungkin ada 85 orang, 86 orang tanya diri, aku sudah berapa kali solat taubat? Kita tanya diri masing-masing, sudah berapa kali aku solat taubat seumur hidup aku? Contohnya kalau umur 29 tahun, cuba tanya 29 tahun, apa yang aku buat? Adakah aku pernah solat taubat ataupun belum pernah sekali pun solat taubat? Itu soalan pada diri masing-masing lah, InsyaAllah. Mungkin kalau yang terdetik insyaAllah dengan kesalahan diri-diri kita ni, bolehlah insyaAllah habis program ini solat taubat insyaAllah. Solat taubat insyaAllah. Kerana solat taubat ini bila Allah suka bila kita merintih berdoa minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita perlu sentiasa lah insyaAllah. Kalau boleh setiap hari pun tak ada masalah. Selepas Isyak, contoh kalau time free lepas solat maghrib, kalau kita free, terus sahaja solat sunat taubat. InsyaAllah akan sampai masa, sampai waktunya, sampai saatnya, mungkin hari-hari kita buat, kita tak rasa sedih itu. Tak rasa. Sebab apa? Sebab dah kita selalu buat kesalahan, kita buat dosa, itulah yang menyebabkan hati kita kelam. Jadi macam susah kita nak rasa pilu tu, rasa sedih itu susah sangat. Jadi sebab itu kita perlu buat sehari-harian, kita perlu buat hari-hari, hari demi hari, akan sampai satu saat, satu masanya, air mata kita akan mengalir dengan sendirinya. Di situ tandanya kita sudah bersihkan diri kita sebetul-betulnya lah, insyaAllah, dengan taubat. Dengan taubat yang sebenar-benar taubat, insyaAllah. InsyaAllah. Sebab itu kita perlu penyucian hati kita kerana solat taubat. Sama lah juga dengan solat tahajud, solat sunat lain juga. Perbanyakkan solat sunat lain juga. Kalau yang lelaki contohnya, kalau di masjid, solatlah solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat qabliyah, solat sunat awalnya, kemudian ba'diyah contohnya. Jadi sebenarnya dengan solat-solat sunat ini telah menyuci hati kita jugalah. Menyuci hati kita sedikit demi sedikit, demi sedikit. Kita sebagai pelajar, kita tak dapat lari. Jangan kita kata kita sibuk sampai tak sempat kita nak belajar. Sebab zaman para sahabat dulu belajar lebih daripada kita sebenarnya. Belajar lebih dari kita. Kalau kita rasa kita ni 100% terfokus belajar, zaman para sahabat dahulu belajar lagi teruk daripada kita. Berjuta kali ganda susah daripada kita. Tapi sempat setiap hari buat amal ibadah sejuta kali ganda lebih daripada kita juga. Kita tak boleh nak kata kita ni kami manusia biasa, bukan Nabi. Kami bukan para sahabat. Betul, memang kita bukan Nabi dan bukan juga para sahabat. Tetapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia? Nabi kita ni sebagai manusia. Itu sebab Allah nak kita ambil contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita ni seorang manusia yang paling sempurna di alam semesta lah. Manusia paling sempurna. Jadi kita contohi, walaupun kita bukan Nabi, sekurang-kurangnya kita berdoa dan berusaha untuk ke arah yang di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita dalam kehidupan seharian harian kita. Kalau nak naik kenderaan, ada doanya. Nak makan, ada doanya. Kita nak belajar, ada doanya. Nak final exam, nak belajar exam, ada doanya. Setiap langkah kita, nak pakai pakaian sekalipun, ada doanya. Setiap langkah kita ni dalam hidup kita ni, semuanya ada doanya. Doa-doa ni antara step-step kita juga untuk dapat keberkatan dalam hidup. Sangat-sangat penting, insya-Allah. Jadi kurang-kurangnya kalau kita tak tahu nak berdoa panjang sekalipun, setiap langkah kita jangan lupa untuk bismillah, insya-Allah. Itu paling penting. Sekurang-kurangnya jangan tinggal
untuk Bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah. Nak pakai songkok, kepiah, bismillah. Kalau nak pakai pakaian, bismillah. Kita nak naik kenderaan, nak pergi ke sesuatu tempat, Bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah. Jadi kita sentiasa biar hidup kita ni tak lekang daripada meminta kebaikan daripada Allah Azza wa Jalla. Ini Allah suka. Jadi kita memintalah, sebab perkara paling penting adalah kita meminta kepada Allah kan. Minta pada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita minta dekat manusia, tak semua mampu untuk apa yang kita nak. Walaupun kawan tu sahabat paling baik kita, sahabat dunia akhirat kita, akan ada kekangan untuk beliau membantu kita, akan ada kekangan untuk beliau membantu kita, ada permasalahan. Diri dia sendiri pun ada masalah, kadang-kadang dia nak bantu kita pun mungkin ada masalah, ada sekatan-sekatan. Di situlah buktinya bila kita minta kepada Allah, Allah tak akan biar permintaan kita ini begitu saja. Allah tak akan biar doa kita ini selepas doa habis, penat. Kita tak akan, Allah tak akan biar apa yang kita pinta kepada Allah dengan bersungguh-sungguh hanya habis di situ. Hanya yang penat, air liur orang kata, penat saja dapat, suara saja habis. Tak akan. Allah tak sekejam itu. Allah tak sekejam itu. Apa yang kita doa, mungkin yang sebelum ini, tahun lepas punya doa, kita perlu ingat. Tahun lepas punya doa, kita kata, kita sangka, Allah, apa ni doa aku Allah tak makbulkan. Adakah aku ni tak baik? Sedangkan hari ini, doa yang tahun lepas Allah makbulkan. Jadi itulah yang paling penting. Paling penting adalah sentiasa berdoa. Sebab kita tak tahu bila Allah nak makbulkan. Sebab kadang-kadang ada yang contohnya kalau time SPM, belajar dulu SPM tak dapat straight A contohnya. Time SPM dulu dah berdoa hari-hari. Ya Allah, aku nak straight A, ya Allah, punya memang setungkus lumus, gila-gila orang kata. Belajar pun gila-gila. Tetapi tiba-tiba result tak seperti yang dijangka. Mungkin tak ada A langsung lah. Tak ada satu A pun contohnya time SPM. Tapi kita doa berpenat-penat. Adakah patut individu tu salahkan Allah Azza wa Jalla? Patutkah beliau salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak boleh. Mungkin bukan sampai waktunya lagi. Mungkin kalau Allah makbulkan waktu itu, mungkin dirinya jadi tak seperti dirinya sekarang. Itu yang perlu kita bersangka baik. Selain kita bersangka baik dengan guru kita, kita perlu juga bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Sebabkan kita bersangka baik dengan Allah, Allah akan makbulkan doa kita. Sebabkan kalau SPM dulu kita tak straight A, mungkin bila kita berdoa setungkus lumus dahulu, tiba-tiba masuk diploma setiap semester 4 flat. Mungkin. Dan memang sudah ramai yang macam tu. Yang saya kenal pun dah ramai. Memang sahabat-sahabat saya dulu pun ada yang SPM biasa-biasa masuk diploma, degree, asasi setiap semester 4 flat. Itu mungkin doa yang dahulunya Allah makbulkan. Sebab doa ni pun ada peringkat-peringkatnya lah. Jadi di sini untuk highlightkan pula untuk doa-doa yang berperingkat, insya-Allah. Iaitu doa yang pertama. Bila kita doa, Allah akan makbulkan secara terus. Insya-Allah. Kita doa sekarang, Allah makbulkan secara terus, insya-Allah. Itu doa mungkin doa bila hati kita betul-betul suci, kita sentiasa banyak amal ibadah, kita banyak berzikir, insya-Allah tak mustahil langsung. Memang saya jamin orang yang berdoa bila banyak berzikir, menyucikan hati, berdoa, Allah makbulkan terus. InsyaAllah, ini bukan janji saya lah, Allah yang akan makbulkan. Janji Allah, insyaAllah. Itu yang pertama. Jadi yang kedua iaitu bila kita berdoa, mungkin kita berdoa bersungguh-sungguh hari ini. Hari ini kita berdoa, Ya Allah, berilah kehidupan yang baik untuk aku dan keluarga aku, Ya Allah. Ya Allah, ubahlah hidup aku dan hidup keluarga aku, Ya Allah. Mungkin hari ini kita berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah, tapi Allah tak makbulkan hari ini. Kenapa?
Mungkin bukan hari ini, esok, lusa, dan mungkin setahun dari sekarang. Sebab dalam kita berdoa ini, Allah nak kita berusaha mencapai ke arah yang kita berdoa. Sebab kita bila berdoa sahaja, kita takkan capai apa yang kita nak. Berdoa sahaja tanpa usaha, sia-sia. Jadi kita berdoa bila Allah tak makbulkan hari ini, esok atau lusa, mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi Allah makbulkan doa kita. Sebab itu Allah nak kita usaha lebih. Bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Allah nak kita usaha lebih dari yang kita usaha hari ini. Itu paling penting, insya-Allah. Jadi memang pentinglah untuk berdoa ini, sebab tentang doa yang dimakbul terus, doa yang mungkin bukan hari ini, hari esok atau lusa Allah makbulkan. Dan yang ketiga iaitu mungkin Allah tak makbulkan di dunia, Allah akan makbulkan di akhirat sana, insya-Allah. Mungkin kalau Allah makbulkan sekarang di dunia, tak baik untuknya. Mungkin ini perkara yang boleh ubah dirinya dari baik ke arah lain. Jadi Allah simpan doa ini, Allah makbulkan di akhirat sana. Iaitu tiga tahap inilah tahap doa, insya-Allah. Bagi siapa yang nak doa dimakbulkan terus, sentiasalah sucikan hati dengan zikrullah, insya-Allah. Basahkan lidah kita dengan zikrullah, insya-Allah. Daripada kita malam kita dengar lagu pelik-pelik, dengar lagu muzik-muzik dari barat. Daripada kita, mulut kita ni bercakap dengan lagu-lagu barat, menyanyi lagu-lagu barat, lebih baik daripada kita untuk basahi lidah kita dengan zikrullah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Ataupun astagfirullah. Minta keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita di dunia ni sementara. Paling sekalipun kalau kita ni umur sampai 60 tahun. Kalau 60 tahun nak dibandingkan dengan akhirat, abadan abadah. Kiranya selama-lamanya. Nak dibandingkan 60 tahun hidup, itu pun belum tentu kita 60 tahun. Mungkin kalau 20, kalau saya sendiri pun mungkin selepas ini meninggal, tak tahu. Esok, lusa, kita tak tahu. Semua orang yang ada dalam ni 88 orang. Kita tak tahu bila kita meninggal. Rugi kalau hidup 60 tahun, kita tak betul-betul letakkan diri kita, perhambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Rugi 60 tahun hidup semata-mata untuk nanti di akhirat diseksa, masuk neraka, na'udzubillah min zalik. Sebab di sana selama-lamanya. Selama-lamanya ni dia tak boleh dikira. Kalau kita boleh kira 1, 2, 3, 4, 5. Contoh kalau 5 tahun pun, contohnya kalau contoh Najib masuk penjara pun, kalau 5 ke berapa tahun boleh kira dengan jari, nanti habis keluar. Boleh kira dengan jari, nanti keluar hari, keluar habis. Tapi kalau dah sampai bila-bila, abadah, selama-lamanya, dah kita tak boleh count, tak boleh kira dengan jari kita. Kita nak kira 1, 2, kiralah sampai 1 juta pun. Sebab selama-lamanya, dah tak ada dah pengiraan, infinite. Jadi, itulah paling penting, jangan kita rugikan maksimum kita hidup 60 tahun di dunia ni semata-mata untuk pengakhiran yang tak baik. Jadi itulah paling penting untuk kita sama. Ingatkan diri kita. Sebenarnya dengan apa yang saya ceritakan hari ini, tengok adalah menuntut ilmu untuk beramal, memperbaiki diri, tentang doa, tentang tahap-tahap dalam kita berdoa, tentang mungkin umur kita yang kita sia-siakan, tapi mungkin ada yang kita gunakan sebaiknya. Semua ini bersangkutan dengan keberkatan hidup. Tak lari. Semuanya, aspek-aspek ini berkaitan dengan keberkatan hidup, insya-Allah. Jadi sangat pentinglah untuk kita semua basahi lidah kita dengan zikrullah, perbanyakkan doa, perbanyakkan amal ibadah, perbanyakkan salat-salat sunat, insya-Allah. Sekalipun untuk mungkin muslimat kalau datang ke uzuran contohnya, tak boleh nak baca Al-Quran. Boleh baca maksurat. Baca maksurat sebab maksurat ni zikir. Dia kata zikir-zikir ni tak ada masalah, walaupun dalam
Mak surat akan ada ayat-ayat Al-Quran, potongan-potongan ayat Al-Quran, tapi masih boleh baca. Sebab ni adalah sebagai zikir, insya-Allah. Jadi biarlah hidup kita ni setiap hari ada link, talian dengan Allah Azza wa Jalla. Itu paling penting. Sebab bila hidup kita ni tak ada pertalian dengan Allah, kita ni just useless lah. Just useless man lah. People mungkin tak guna langsung di dunia ni. Sebab tak kira lah kalau kita jadi manusia paling kaya di dunia ni pun, nombor satu contohnya, kalau tak ada link pertalian dengan Allah Azza wa Jalla, just nothing. Memang kita tak berguna langsung lah. Manusia tak berguna lah. Senang kata. Sebenarnya kalau kita hidup ni dalam keberkatan, kita ni kerja kutip sampah sekalipun, betul? Duit yang kita dapat cukup untuk bagi family kita, cukup untuk jaga anak isteri kita, cukup untuk diri kita, cukup untuk makan setiap hari. Sebenarnya cukup. Apa yang kita kejar dengan kewangan, dengan duit yang banyak, apa yang kita terlalu kejar. Sebenarnya hidup bila dalam keberkatan, tak kisah kita bekerja sebagaimana sekalipun lah, asalkan halal, kerja yang halal, insya-Allah keberkatan itu ada. InsyaAllah. Kita boleh lihatlah contoh yang dekat dengan diri kita semua, insyaAllah. Mungkin saya boleh tangkakanlah, kita semua yang dalam ni mungkin dari keluarga yang sederhana lah. Keluarga sederhana. Saya pun dari keluarga yang sederhana. Biasa-biasa. Kita boleh lihat ibu ayah kita yang bekerja keras. Ayah kita kerja dari dulu. Dari kita tak ada sehingga ada. Sampai dah kita besar, makan sehari-harian sehingga kita besar, sehingga masuk universiti. Yuran pun universiti pun ayah kita juga yang bayar. Ayah kita kaya ke? Tak. Ayah kita just kerja biasa-biasa. Mungkin kerja biasa-biasa tapi cukup. Kita pun sampai besar, sampai macam sekarang. Kalau nak dibalas jasa ibu bapa kita, belilah seisi dunia sekalipun tak mampu bayar jasa ibu bapa kita. Tak mampu. Walaupun 1% nak balas jasa ibu bapa kita. Walaupun 1%. Tak kisahlah kita bagi. Contoh kalau pelajar UNISYAM sekalipun, boleh for flat setiap sem, dapat jaizah imtiaz contohnya. Sekalipun boleh, kita boleh banggakan ibu bapa kita. Walaupun ibu bapa kita bangga dengan diri kita, bangga itu tak dapat balas jasa ibu bapa kita yang telah membesarkan kita. Ini betul. Walaupun kita, sebab itulah yang kita belajar apa semua ni dalam kehidupan kita, sebenarnya kita nak happykan family kita. Kita tak nak bagi kita ni adalah tekanan atau bebanan pada keluarga kita. Kita just nak family kita happy dengan diri kita. Sebab itu kita belajar semua ni. Kadang-kadang kita nak balas balik jasa ibu bapa kita. Sekalipun contoh kalau ada kekangan tak boleh nak sambung belajar ke universiti contohnya, kita habis PM terus kerja contohnya. Kalau kita kerja sekalipun, biar wang ringgit yang kita dapat, gaji yang kita dapat tiap bulan tu kita dapat beri pada keluarga kita walaupun sedikit. Walaupun kalau kita bayar seumur hidup kita pun, macam saya kata sebelum ni, 1% pun tak mampu membalas jasa ibu bapa kita sebelum ini. Kita bagi itu just untuk happykan mereka. Untuk tanda kita menghargai mereka. Tanda kita menghargai ibu bapa kita adalah kita mendoakan kedua ibu bapa kita. Itu paling penting. Setiap kali solat, selain kita minta keampunan daripada Allah, kita doa untuk para sahabat, tabi'in, untuk nabi-nabi kita semua, untuk semua penduduk di bumi. Tak lupa juga untuk kita sentiasa doakan kedua ibu bapa kita. Paling penting, doakan kedua ibu bapa kita. Jangan lupa walaupun sekali. Lagipun saya tekankan untuk mahasiswa dan mahasiswi lah, belajar di universiti, cuba ingatkan diri kita ni. Aku ni anak kepada ibu bapa aku. Jadi aku belajar di universiti ni hanya sekadar untuk bermain-main ke? Adakah sekadar datang,
datang ke universiti untuk bermain, petang keluar main futsal, malam keluar makan, study pun biasa-biasa main-main saja. Tiba habis balik. Kita kena sangkakan, bayangkan seperti ibu bapa kita ni ada dengan kita. Bila ibu bapa, kita bayangkan ibu bapa ni ada dengan kita takkan berkelakuan yang pelik-pelik lah. Kita akan berkelakuan seperti kita berada bersama keluarga kita. Kita bawa bersama semangat ibu bapa kita belajar di universiti. Paling penting. Mungkin ada, setelah ada sahabat-sahabat kita yang ibunya meninggalkannya telah meninggal dunia, ayah yang telah meninggal dunia, disedekahkanlah Al-Fatihah insya-Allah. Bismillah. Amin. Sedekahkan Al-Fatihah untuk, mungkin ada dari sahabat-sahabat kita yang ibu apanya telah pergi meninggalkan dunia ni berseorangan. Tapi walaupun ibu bapa kita, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang ibu telah tinggalkan kita, tapi kita jangan lupa semangat mereka sentiasa ada bersama kita. Belajarlah bersungguh-sungguh dan jangan lupa untuk mendoakan mereka. Itulah hadiah paling teragung untuk kita kepada ibu bapa kita, iaitu doa. Iaitu ada dua lah di sini. Satu, doa kita. Doa yang benar-benar doa kita yang mengingati ibu bapa kita. Kita nak kebaikan untuk ibu bapa kita. Berdoalah bersungguh-sungguh seperti mana kita berdoa untuk kebaikan diri kita sendiri. Untuk ibu bapa kita. Penting. Itu adalah kelakar yang pertama lah. Perkara yang pertama, hadiah kita untuk ibu bapa kita. Itu yang kedua. Hadiah kita untuk ibu bapa kita yang kita boleh berikan adalah dengan kelakuan diri kita. Akhlak kita. Bila kita jaga tingkah laku kita, behave, jaga diri kita ni, berarti mana ibu bapa kita ada dengan kita. Sentiasa ada dengan kita. Bila kita ada dengan sahabat kita, bayangkan ibu bapa ada bersama kita. Kalau ibu bapa ada bersama kita, ada kita nak mencarut depan ibu bapa kita? Takkan. Jadi macam itulah juga bila kita ada dengan sahabat-sahabat kita, kita jagalah kelakuan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita lah semua apa yang kita tutur kata kita. Jadi penting untuk kita sentiasa doakan ibu bapa kita insya-Allah. Jadi sebab itu biarlah ke mana pun kita bawalah semangat ibu bapa kita bersama-sama kita, dan ingat untuk kita sentiasa usaha untuk membalas semula jasa ibu bapa kita dan sentiasa mendoakan ibu bapa kita insya-Allah. Mudah-mudahan ibu bapa kita semualah insya-Allah sentiasa dirahmati Allah dan diberi keberkatan dalam kehidupan mereka dan diberikan kesihatan yang baik insya-Allah dan dikurniakan syurga firdaus insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita ada lagi 2 poin, iaitu yang keempat lah kerja asal, iaitu untuk memperjuangkan agama. InsyaAllah untuk memperjuangkan agama kita lah penting. Untuk menyebarkan ilmu agama yang diperoleh, tanda kita cinta agama. Tanda kita cinta agama yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanda kita cinta agama kita, kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cinta para sahabat, tabi'in, kita cinta wali-wali Allah, kita cinta Allah Azza wa Jalla adalah dengan menyebarkan ilmu yang kita ada. Walaupun kita ni bukanlah orang yang baik, tapi walaupun kita bukan orang yang baik, jangan kita terus melakukan kesalahan. Kita buat perkara yang tak bagus, kita terus buat perkara yang tak baik. Kita buat perkara yang tak baik, lepas tu kita kata tak apa, biar aku boleh bagi nasihat jugalah, jangan tengok diri aku ni teruk tak teruk, janji aku bagi nasihat. Itu sebenarnya salah cara itu.
Biarlah walaupun kita ni tak baik, sekurang-kurangnya kita memperbaiki diri ke arah kebaikan. Di samping kita memperingati orang lain, menasihati orang lain. Itulah cara yang betul. Cara yang betul adalah dengan apabila kita nak bawa orang lain, nak nasihat orang lain, di waktu yang sama kita juga memperbaiki diri kita. Itu yang penting. Memperbaiki diri kita. Di samping itu kita menasihati orang lain. Masyarakat kita sekarang menasihati orang lain, nak ubah diri orang lain. Diri sendiri pun tak nasihat diri sendiri. Itulah yang problemnya. Biar kita nasihat diri kita sendiri, perbaiki diri kita sendiri, barulah kita boleh nak nasihat orang lain, nak ubah orang lain. Kalau diri sendiri pun kita tak nak ubah, kita biar diri kita teruk, diri kita pun belajar main-main. Banyak lagi kesalahan-kesalahan tentang diri kita. Kita tahu diri kita macam mana. Kita tahu diri kita macam mana. Setiap orang kita tahu. Jangan kita nak tuding jari. Dia lebih salah daripada aku. Dia banyak buat salah daripada aku. Dia ni dulu. Masa lampau dia teruk dia ni. Dia ni macam ni dulu. Dia ni macam ni dulu. Sibuk dengan orang. Terlalu sibuk dengan kesalahan orang. Terlalu sibuk dengan hal orang. Cuba tengok diri kita sendiri. Itu paling penting. Sebelum kita nak sibuk tentang hal orang, refleksi diri kita sendiri. Di samping kita menasihati orang lain, refleksi diri sendiri, perbaiki diri. Barulah kita boleh untuk menyebarkan ilmu agama yang kita cintai, iaitu agama kita lah, agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, insya-Allah. Paling penting untuk kita semua. Kita perlu kita ingatkanlah untuk perbaiki diri kita. Samping itu kita nasihat orang lain dan memperbaiki diri kita dan beri teguran pada orang lain. Dia kena selari. Di samping kita perbaiki diri kita, samping itu juga kita cuba untuk nasihati orang lain. Kita tak nak orang cakap, kita cakap tak serupa bikin. Kita cuma kita nak ubah hidup orang ke arah kebaikan, kita bagi nasihat yang baik-baik untuk orang. Tapi diri kita pun teruk. Itulah yang tak selari, di mana menyebabkan orang yang mendengar takkan ikut apa yang kita cakap. Itulah salah satu sebabnya. Jadi untuk beri orang lain dengar apa yang kita cakap, kita perlu ubah diri kita lah, insya-Allah. Sebab setiap dari kita ni ada kesalahan masing-masing. Kehidupan kita sebelum ini bagaimana, ada yang orang tahu, ada yang orang tak tahu. Kita minta ampunlah kepada Allah SWT. Di samping itu, kita minta maaf lah dengan orang-orang yang kita telah lakukan kesalahan. InsyaAllah. Bila kita lakukan kesalahan dengan sesama manusia, kita kena minta ampun, minta maaf kepada orang yang kita lakukan kesalahan tu. Kita minta maaf lah. Tanda kita mengalah. Sebab kita yang buat salah, kita perlulah minta maaf. InsyaAllah. Turunkan ego kita, walaupun tak kisahlah. Kita ni mungkin pangkat tu tinggi. Perdana Menteri contohnya, kalau salah dengan masyarakat, orang bawah, rakyat biasa, minta maaf. Itulah tanda kita betul-betul kita nak kemaafan. Sebab bila dengan sesama manusia, kita tak boleh nak minta maaf dengan Allah. Sebab kita buat salah dengan manusia. Minta ampunlah dengan manusia itu juga. Dan bila kita pangkat tinggi, contoh macam saya berikan tadi, kalau Perdana Menteri salah dengan rakyat, Perdana Menteri perlu minta maaf. Untuk sekarang, kalau yang pernah dengar Perdana Menteri minta maaf dekat rakyat, alhamdulillah. Kalau yang tak pernah dengar lagi tu, doa-doakanlah. Mungkin menteri-menteri kita pun ada salahnya, perlulah minta maaf secara terbuka. InsyaAllah. Kena turunkan ego. Tidak kira lah kita ni macam mana sekalipun. Contoh kalau kita senior, kalau dengan junior kita, contoh semester 1, semester 2, kalau kita ni mungkin ada kesalahan apa-apa saja, minta maaf. Kalau kita di rumah sewa contoh, sahabat kita mungkin ada buat kesilapan dengan kita, mungkin ada yang menyebabkan kita tak selesa ataupun dia tak selesa dengan kita minta maaf. InsyaAllah. Ini semua merangkul untuk kita memperjuangkan agama kita, untuk kita membawa dakwah Allah. Dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. InsyaAllah. Jadi penting. Jadi yang terakhir insyaAllah.
Jadi yang terakhir iaitu bagi peroleh pahala. Ini insya-Allah lah untuk kita capai keredaan Allah lah. Apa yang kita kita usahakan, apa yang kita lakukan sehari-harian kita dalam kita nak menuju keberkatan dalam menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu, kita baik dengan sahabat-sahabat kita, dengan guru kita, dengan semua masyarakat, semua penduduk bumi contohnya. Setiap langkah kita yang seperti saya berikan contoh sebelum ini. Setiap langkah nak apa-apa saja, nak naik kenderaan, pakai pakaian, nak masak, nak makan, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa saja, mulakan dengan doa. Ini semua adalah untuk mencapai keredaan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Sebab bila hidup kita tak dapat, tak peroleh pahala ni, pahala untuk kita nak masuk syurga Allah. Sebenarnya pahala ni, walaupun kita usaha ke arah pahala, sebenarnya pahala yang kita cuba dapat ni sebenarnya untuk capai keredaan Allah. Apa yang kita buat, lakukan kebaikan, memang kita nak pahala, tapi di samping itu yang paling penting keredaan Allah. Sebab yang masuk syurga ni bukan sebab pahala sebenarnya. Mungkin sebab Allah nak beri kita masuk dengan rahmat Allah, itu yang penting. Bila Allah nak manusia itu masuk syurga Allah akan beri. Jadi dalam kita nak peroleh pahala ini, usaha kita nak perbanyak amal ibadah, semuanya satu saja. Key dia adalah keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling penting, insya-Allah. Jadi untuk capai, jadi 7 asas ni saya rangkulkan semua. Rumusan lah untuk alam ini, iaitu tentang tujuan asas dalam kita menuntut ilmu, keberkatan dalam menuntut ilmu, adab, akhlak kita dalam menuntut ilmu. Kesemua ni sebenarnya bila satu saja bila kita boleh jaga hubungan kita dengan Allah. Itu saja sebenarnya. Kalau yang tu kita jaga, itu satu kita jaga hubungan dengan Allah, yang lain ni akan menyusul. Tak perlu kita nak penat-penat bagi tahu step ini, step itu, step seterusnya, kemudian dan seterusnya lah begitu. Cukup sebenarnya satu, jaga hubungan dengan Allah, yang seterusnya akan menyusul. Bila kita jaga hubungan dengan Allah, insya-Allah adab itu akan ada. Bila kita jaga hubungan dengan Allah tu, insya-Allah keberkatan itu ada. Bila kita jaga hubungan dengan Allah, insya-Allah kita menuntut ilmu mudah kita dapat, mudah kita faham. Insya-Allah kita jaga hubungan dengan Allah, insya-Allah Allah beri keberkatan dalam hidup kita. Mungkin kita kerja macam saya beri contoh tadi, kita kerja biasa-biasa, gaji pun mungkin tak tinggi, tapi dengan gaji yang minimum kita boleh beri pada family kita, ibu bapa kita, anak isteri kita. Mungkin kita boleh sedekah lagi. Itulah tanda kita dapat keberkatan hidup. Tapi dalam hidup ni kita boleh refleksi dan kita boleh lihat juga contoh. Kalau kita nak tahu hidup kita ni berkat atau tak, kita cuba lihat. Kita kerja sehari-harian, penat, lelah, kerja gaji tinggi. Bagi saya kalau 2,000 ke atas, banyak je. Banyak sebenarnya 2,000 ke atas. Tapi kalau 2,000 ke atas, masih belum cukup. 2,000 ke atas nak bagi duit dekat ibu bapa pun tak boleh. Bayar hutang itu ini dah tinggal berapa ratus. Nak sedekah jauh sekali. Jarang. Kalau solat Jumaat pun tabung lalu sajalah. Dia tak berhenti. Tabung time solat Jumaat tu. Kalau muslimin tahulah dia jalan-jalan tu. Kalau jalan dia berhenti tu, kita masukkan duit, alhamdulillah. Tapi kalau dia jalan terus tu, tak berhenti tu, mungkin adalah masalah dari kita. Kita jadi macam berat untuk beri sedekah. Kita perlu ringan-ringankan juga sedekah, insya-Allah. Bila kita ringan tangan untuk sedekah ni sebenarnya kita dapat bantu orang lain yang memerlukan. Insya-Allah. Kadang-kadang kalau kita pergi contoh pasar malam, kita tengok ada yang memerlukan.
memerlukan, minta sedekah kita bagi insya-Allah, dan doakan juga untuk orang lain. Sebab memang bila kita doakan kebaikan untuk seorang, doa itu pasti berbalik pada kita lah insya-Allah. Sebab itu tak lupa juga untuk setiap kali kita solat, selepas solat, selain kita mendoakan ibu bapa kita seperti yang semua saya katakan tadi, kita doa juga sahabat-sahabat kita. Kita mention lah, kalau kita ingat nama kita mention seorang-seorang insya-Allah. Doa-doa kita yang pada sahabat-sahabat kita itu akan sampai kepada kita juga. Kalau kita nak kita berjaya, kita tak nak kita berjaya seorang-seorang. Kita nak sahabat-sahabat kita yang baik dengan kita, sebilik dengan kita, rumah sewa dengan kita, berjaya sekali lah. Kita tak nak kita seorang berjaya. Jadi, doakan sahabat kita. Ya Allah, bagi sahabat aku contoh sahabat kita, sebut namanya. Sebut namanya, ya Allah, berikanlah dia kejayaan. Berikanlah dia kemudahan dalam kehidupan seharian, memudahkan, lancarkan segala rancangan hidupnya. Kita doakan yang baik untuk sahabat kita. InsyaAllah Allah akan doa yang kita doa ni pada Allah, Allah akan makbulkan semula pada kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi InsyaAllah lah untuk kita semua, untuk tujuan asal kita, iaitu saya betulkan niat kita untuk menuntut ilmu, untuk beramal. Highlight baliklah, untuk beramal dan untuk memperbaiki diri, dan juga untuk memperjuangkan agama dan bagi peroleh pahala insya-Allah. InsyaAllah. Jadi sudah sampai sejam, alhamdulillah. Jadi sekadar itu sajalah. Jadi dari pihak kami, Ustaz memohon maaf kepada semua. Dari pihak kami mohon maaf kepada semualah 89 orang, sebab Ustaz tak dapat join sekali sebab ada masalah internet, ada kekangan lah. Sebab memang Ustaz maklum dekat kami, memang semua tapi di luar jangkaan lah. Jadi tak ada masalah, memang ini tamparan untuk diri saya sendirilah. Untuk diri saya sendiri juga, sebab program kita boleh tengok program adab dan akhlak lah, etika kan. Jadi memang bersangkutan lah untuk kita ni dekat dengan diri kita. Adakah saya sendiri yang nak nasihat orang lain, jangan bersangka baik dengan jangan bersangka buruk dengan guru. Tapi sedangkan saya sendiri nak bersangka buruk dengan guru saya, saya tak boleh lah. Jadi mungkin ini ujian untuk pihak kami, AJK, dan untuk kita semualah ambil iktibar insya-Allah. Mungkin ini apa yang Allah aturkan untuk kita, insya-Allah. Mungkin dengan tajuk ini memang sesuai. Ustaz tak masuk, kenallah saya ceramah je ni, semua ambil maklum insya-Allah. Jadi mungkin kalau ada soalan lah nak aju, mungkin dalam 2-3 soalan boleh di bahagian komen lah kalau ada. InsyaAllah kalau ada lah dalam 10 saat lah. Saya bagi chance kalau ada yang nak tanya di bahagian komen lah. Itu pun kalau yang saya boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, memang tak dapatan keberkatan ke yang kaitan lah dengan program kita pada malam ini, insyaAllah. Boleh ajukan di ruangan komen lah. InsyaAllah kalau ada. 10 saat. 1, 2, 3. Jadi alhamdulillah tak ada soalan. Jadi lagi sekali pihak kami mohon maaf daripada semua, dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada semua. Semoga Allah merahmati kalian semua, dan semoga Allah memudahkan segala perancangan kalian untuk hari esok seterusnya, dan mungkin dalam kehidupan kalian lah, insya-Allah. Dan saya terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dapat menunggu sama-sama
Dan kemudian mungkin program kita start pun pukul 11. InsyaAllah ada link untuk sijil program malam ni. InsyaAllah ada di bahagian komen, boleh isi di Google Form untuk sijil program pada malam ni insyaAllah. Bagi Google Form ni untuk kalau pelajar Unisham bolehlah letak semester dari kuliah apa, boleh masukkan. Tapi kalau yang mungkin peserta luar dari Unisham, boleh isi saja yang mana ada. Tak perlulah masukkan semester berapa apa semua tu. InsyaAllah nanti kami akan emailkan lah sijil insyaAllah. Sijil kepada semua peserta lah insyaAllah. Dia boleh isi dahulu insyaAllah. Dan sebabkan semua ada, saya ingatkan lagi sekali lah insyaAllah. Untuk nanti dalam bulan 10 insyaAllah, 1 hari bulan 10 akan ada program Jamin Kerjaya lah insyaAllah. Mana program ni ISAS kerjasama dengan My Future Job dan juga Kementerian Sumber Manusia lah. Jadi insyaAllah itu akan dimaklumkan semula nanti. Dan insyaAllah program ni memang digalakkan sangat lah. Mungkin diwajibkan untuk mahasiswi lah yang nak bekerja lah, yang betul-betul bersungguh nak cari kerja, boleh join insyaAllah. Terbuka juga pada semua lah. Kalau yang tak pelajar sekalipun boleh join juga insyaAllah. Sebab ini untuk kerjaya ni setiap orang perlukan kerja lah untuk hidup. Kita nak cara keluarga kita, kita perlu kerja insyaAllah. Tak kisah, asalkan kerja yang halal insyaAllah. Jadi program tu penting lah. Saya akan buat siri ke siri insyaAllah. Dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar lah. Jadi nak minta semua doakan lah untuk dipermudahkan urusan kami insyaAllah. Tak ada masalah teknikal dan sebagainya lah insyaAllah. Jadi itu satunya ya. Yang kedua insyaAllah akan ada Cypher Grand Fest. Itu program besar-besaran. Akan ada ceramah agama dan juga tentang kewangan lah insyaAllah. Ceramah agama tentang isu-isu semasa insyaAllah. Dan insyaAllah kami cuba yang sebaik mungkin. Mungkin kalau ada masalah yang tak diingini berlaku teknikal dan sebagainya, kami memohon maaf lagi sekali lah dari pihak kami insyaAllah. Jadi semua boleh isi dulu link tu, tak ada masalah. Kalau tak boleh ke apa, boleh maklum. Boleh isi, kalau tak boleh nak isi boleh maklum insyaAllah. Dan insyaAllah seperti saya kata tadi, program-program tu yang akan berlangsung dalam grup tu lah. Tak perlu, kalau berminat tak perlu live lagi insyaAllah. Dan akan di-sharekan jugalah info-info untuk mendaftar My Future Job, untuk cari kerja, info-info berkaitan akan di-sharekan dalam grup itu jugalah. Bukan semata-mata nak tunggu hari program. Akan ada juga program info-info yang berkaitan My Future Job, kerja-kerja kosong. Contoh kalau di Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Johor, serata negeri lah dalam Malaysia akan di-share kalau ada kerja kosong dalam itulah. InsyaAllah akan di-share dalam tu. Dan mungkin kalau yang dah pandai boleh isi sendiri dulu My Future Job sebelum program, boleh minta terus. Tapi kalau yang belum ada My Future Job, kena tunggulah hari kita nak ajar cara daftar. Dan kemudian insyaAllah kerja kosong setiap negeri akan di-share lah dalam grup kita nanti insyaAllah. Dan kerja kosong ni boleh minta anytime saja. Kalau dah ada My Future Job, tak ada masalah, tekan minta, tunggu hari, insyaAllah akan ada untuk temu duga dan sebagainya lah insyaAllah. Jadi saya ucapkan kali jazakumullahu khairan, semoga Allah merahmati kalian. Dan kami mohon maaf atas salah silap dan mungkin kesalahan teknikal kami insyaAllah. Jadi selamat malam semua. Kami sudahi pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.
يا ربي يا رحماني يا خالق الإنساني، اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنساني.